Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di tahun baru 2023. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kesihatan, rezeki dan kefahaman, taufik dan hidayahnya di dalam kita memahami Al-Quranul Karim, dan kita diberikan azam dan cita-cita untuk kita menjadi sebaik-baik manusia, iaitu mereka yang mempelajari dan mengajar Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-36. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-46 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, akan sebahagian dari balasan azab yang kami janjikan kepada mereka, atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kamilah tempat kembali mereka. Kemudian Allah yang memberi keterangan mengenai apa yang mereka lakukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan bahawa ayat ke-46 surah Yunus ini menjelaskan tentang akan datangnya balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum musyrikin, tetapi balasan itu boleh jadi segera dengan melihat kepada betapa besarnya kederhakaan mereka, dan boleh juga ditangguhkan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kasih kepada umatnya. Ayat ini tidak menegaskan adakah mereka akan diseksa di dunia atau di akhirat kelak, kerana ia bertujuan menggabungkan antara ancaman dan harapan. Kerana boleh jadi ada di antara mereka yang sedar. Kalaupun bukan kerana harapan, maka mereka sedar dan berubah kerana rasa takut. Balasan dunia yang diberikan ancaman di sini memang pada akhirnya terjadi juga. Dan balasan itu seperti di dalam ayat ini dengan lafaz sebahagian dari yang dijanjikan Allah. Antara balasan yang diterima adalah kemarau yang berpanjangan selama 7 tahun, serta kekalahan yang teruk, serta terbunuhnya tokoh-tokoh kaum musyrikin dalam Perang Badar. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut menghuraikan kalimah summa dalam ayat ke-46 surah Yunus yang bermaksud kemudian pada penutup ayat ini. Ia bukan membawa maksud terjadinya sesuatu setelah sesuatu yang lain, kerana jika dimaksudkan demikian, maka ayat ini akan seolah menyatakan bahawa kesaksian Allah SWT terjadi setelah jatuhnya siksaan dunia dan mereka kembali kepada Allah SWT. Tetapi hal ini mustahil bagi Allah yang maha mengetahui segala sesuatu sebelum, semasa dan selepas terjadinya semua peristiwa.
Oleh itu kata summa ini membawa makna peringkat yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Iaitulah siksaan akhirat lebih tinggi dan pedih dibandingkan dengan siksaan dunia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-46 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa jika Allah memperlihatkan kepadamu sebahagian azab yang kami ancamkan kepada mereka di dunia ini, wahai Rasul, sememangnya itu yang berhak mereka terima. Allah Subhanahu Wa Taala memang telah memperlihatkan bencana yang menimpa kaum Quraisy kepada Nabi. Bencana itu berupa kemarau panjang dan kurang bahan makanan. Dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menolong para mukmin di perang Badar. Jika kami wafatkan kamu sebelum kami memperlihatkan kepadamu bencana yang menimpa mereka, maka mereka itu semuanya akan kembali kepada kami. Mereka akan menjumpai pembalasan dan ganjaran atas amal perbuatannya. Allah menyaksikan segala apa yang mereka lakukan dan akan memberikan ganjaran atau balasan untuk mereka mengikut ilmu dan penyaksian Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-46 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa Tuhan telah menentukan dan sudah memastikan di dalam sunnatullah bahawa apa yang dipertahankan oleh musyrikin itu selama ini akan datang waktunya pasti hancur. Mungkin sebahagian dari kehancuran itu baginda akan melihatnya sendiri atau mungkin juga kehancuran pertahanan mereka itu berlaku setelah baginda wafat. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan terjadi sama ada sewaktu baginda hidup ataupun saat baginda telah wafat. Proses atau perkembangan kehendak Tuhan akan berjalan terus. Kerana urusan ini bergantung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun baginda tidak ada lagi, Allah itu tetap ada. Di akhirat, Allah akan mempertimbangkan dan menilai amalan mereka. Mereka yang kufur dan syirik akan tetap mendapat siksaan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-46 surah Yunus ini dengan menyatakan tema bagi ayat ini ialah perlawanan dan keangkuhan itu akan berakhir dengan kedunguan. Ayat ini memberi jaminan kepada Rasulullah SAW bahawa pengakhiran bagi sebuah kejahatan itu adalah dengan balasan kejahatan juga. Sedemikian juga dengan kebaikan, pengakhirannya akan dibalas dengan kebaikan. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-46 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-46 surah Yunus ini menjelaskan bahawa kaum musyrikin ini orang yang angkuh dalam kejahatan mereka. Mereka sudah dijamin dan dijanjikan balasan yang buruk asbab kejahatan yang mereka lakukan. Namun saat dan waktunya bila itu tidak disebutkan Allah. Ia bergantung kepada kehendak Allah untuk menurunkan balasan dan seksaannya pada waktu bila, sama ada ketika baginda masih hidup dan dapat menyaksikan sendiri seksaan itu, atau walaupun baginda telah wafat sekalipun. Allah tetap akan memberikan balasan yang setimpal kepada kejahatan mereka. Ayat ke-46 surah Yunus ini mengingatkan kita bahawa janji Allah Subhanahu Wa Taala itu benar dan pasti berlaku. Setiap kebaikan akan dibalas dengan ganjaran kebaikan dan setiap kejahatan akan dibalas dengan seksaannya. Melihat kepada situasi masyarakat kini yang semakin lalai dengan janji Allah SWT sangat merisaukan. Masyarakat semakin tidak menghiraukan balasan dosa pahala dengan melakukan kemaksiatan secara terbuka. Kita boleh melihat situasi ini di dalam media sosial kini. Media sosial banyak disajikan dengan hiburan wanita yang menyanyi tanpa menghiraukan aurah suaranya. Tarian-tarian yang menjadi tren dan diikuti pula oleh umat Islam. Alam maya sebagai medan memaki hamun dengan bahasa yang tidak terjaga
dan pelbagai lagi keburukan seolah-olah tidak mengindahkan dosa pahala yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Seterusnya, seharusnya media sosial ini dimanfaatkan dengan baik untuk kebaikan Islam oleh umat Islam sendiri. Namun asbab pengaruh dan keinginan hawa nafsu, ia telah menjadi medan mengumpul dosa. Na'udzubillah min zalik. Moga setiap daripada kita diberi kesempatan dan peluang untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-123, "Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillah wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira." Sesiapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu, dan ia pula tidak akan mendapat selain dari Allah seorang pun yang akan melindunginya, dan tidak ada juga yang dapat menolongnya. Firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat ke-97, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberi pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Sedang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-46 surah Yunus ini, pertama, sebagai Muslim, kita perlu menghindarkan diri daripada terjerumus dalam kejahatan yang mengundang kemurkaan Allah. Ingatlah ancaman Allah SWT tentang balasan terhadap perbuatan kejahatan ini. Kedua, umat Islam perlu menyedari bahawa kebaikan setiap perbuatan kita di dunia ini akan ada pembalasannya sama ada di dunia maupun di akhirat kelak. Maka perbanyakkanlah amal kebaikan supaya hidup kita di dunia diberi rahmat dan berkat, dan di akhirat pula akan diganjarkan syurga yang indah. Ketiga, setiap Muslim perlu segera bertaubat daripada kejahatan dan kemaksiatan. Walau ancaman dan janji Allah terhadap balasan kejahatan kekal ada, namun peluang untuk bertaubat juga sentiasa ada dan terbuka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.